Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu anullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Ya Allah, al-aman ya hafiz ya mujib, qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan nikmat limpah kurniaan yang diberikan oleh Allah SWT, Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk duduk istiqamah dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita dan menetapkan hati kita untuk sentiasa terikat kuat dengan majlis ilmu, kerana majlis ilmu adalah majlis yang sangat-sangat penting yang menjadikan fardu ain kepada setiap orang yang mukallaf untuk sentiasa menambah ilmu pengetahuan, kerana dengan ilmu itulah yang akan memperbaiki amal ibadahnya, dan dengan memperbaiki amal ibadah berdasarkan ilmunya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Iaitu masih lagi berkenaan dengan bab yang ke-14, iaitu adab-adab puasa. Adab-adab puasa. Itu muka surat 97, setelah mana Imam Ghazali menyebutkan tentang hadis yang Nabi SAW bersabda, yang bermaksud berapa banyak orang yang puasa tetapi puasanya itu tidak dapat apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga. Yakni orang yang hanya berpuasa tetapi tidak menjaga adab-adab ketika mana berpuasa, melainkan hanya tidak makan dan juga tidak minum sahaja. Oleh kerana itu, kata Imam Al-Ghazali, maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang yang nak dapat kesempurnaan puasa itu, hendaklah dijaga keseluruhan anggota tubuh badannya, iaitu 7 anggota. 7 anggota hendaklah dijaga, anggota yang zahir dan juga anggota yang batin. 7 anggota yang zahir dan juga anggota yang batin. Nah, ini daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuat mungkar, buat maksiat dan sebagainya. Oleh kerana itulah kata Imam Al-Ghazali, oleh kerana itulah kata Imam Al-Ghazali, maka engkau mesti menjaga mata. Jadi sebelum ni kita telah disebut tentang 3 tingkatan puasa: puasa awam, puasa khusus, puasa khawas dan puasa khawasul khawas. 3 peringkat puasa. Jadi orang yang nak dapat puasa yang sempurna ini, paling-paling puasa orang yang khawas. Kalaupun tidak dapat mencapai khawasul khawas, paling-paling dapat puasa orang yang khawas, iaitu dengan beberapa syarat yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini, iaitu yang pertama, mesti menjaga mata. Menjaga mata daripada melihat
perkara-perkara yang diharamkan. Melihat perkara-perkara yang diharamkan. Ini yang pertama sekali adalah menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena daripada pandangan mata itulah akan membawa kepada hati. Daripada mata tu turun ke hati. Daripada apa yang dilihat di mata itu akan memberi bekas di hati. Sama ada bekas yang diberi kesan kepada hati itu sama ada baik ataupun buruk. Kalau mata tu melihat perkara yang baik, maka kesan yang baiklah yang akan maknanya yang akan memberi kesan kepada hati. Dan sebaliknya, kalau yang dilihat itu adalah perkara yang dilarang, yang diharamkan, yang melalaikan perkara yang maksiat, maka apa yang dilihat itulah memberi kesan kepada hati. Oleh sebab itulah pandangan mata itu hendaklah dijaga. Oleh kerana itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhumnya memandang kepada sesuatu yang terlarang ataupun sesuatu yang haram itu adalah salah satu daripada racun, panah beracun iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi lagi, sesiapa yang meninggalkan perbuatan melihat perkara yang haram itu kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keimanan yang rasa manisnya dapat dirasai di dalam hatinya. Maknanya orang yang meninggalkan memandang sesuatu yang haram, dia akan mendapat halawatul iman. Dia akan dapat halawatul iman, yakni kemanisan iman. Dan kemanisan iman tu dapat dirasa di dalam hati dia. Jadi nak dapat halawatul iman, kemanisan iman, iaitu kena tinggallah melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, menjaga mata. Jadi menjaga mata ni melihat sama ada sesuatu tu secara sengaja ataupun tak sengaja. Kena jagalah. Sengaja ataupun tak sengaja. Oleh sebab tu kalau bulan puasa ataupun ketika mana puasa, dan kalau pun ketika tak puasa pun, elakkan pergi ke tempat-tempat yang umum, kalau tidak ada keperluan. Kerana tempat umum pun ada maksiatnya. Jangan ingat pergi tempat maksiat je ada maksiat, tempat umum pun ada maksiat. Apa maksiatnya? Pergi mall kan? Apa maksiatnya? Maksiatnya buka aurat. Buka aurat tu lah maksiat. Tak ada orang pergi mall dia tak tertengok aurat yang terbuka. Pasti tertengok. Sengaja tak sengaja tu, itu atas diri sendirilah. Kalaupun tak disengajakan pun tengok juga. Maknanya itu maksiat juga. Sebab tu kalau tidak ada keperluan, tak perlulah pergi tempat-tempat tersebut. Kalau ada keperluan, selesaikan keperluan tersebut, kemudian balik. Segera baliklah. Ini jaga pandangan mata. Yang kedua, dan mestilah menjaga lidah. Mestilah menjaga lidah daripada bercakap perkara yang tidak berfaedah. Jaga lidah daripada berkata-kata dengan perkara yang tidak berfaedah. Pertama tadi jaga mata, yang kedua jaga lidah, jaga lisan daripada bercakap perkara yang tidak berfaedah, yang tidak memberi manfaat, ataupun perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia ataupun berbual kosong. Berbual kosong tu perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Oleh sebab tu dalam hadis Nabi mengatakan, wa qul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik ataupun diam. Maknanya kalau ada sesuatu perkara yang baik yang perlu dicakap, cakaplah perkara yang baik tersebut. Kerana bercakap perkara yang baik tu adanya pahala. Perkara yang baik yang dicakap tu merupakan satu sedekah. Tapi kalau sebaliknya tak ada perkara apa-apa yang nak dicakapkan, diam itu adalah lebih baik.
Diam tu adalah lebih baik. Biarlah orang nak kata kita sombong pun, dah tak ada hal nak cakap, diam je lah. Kalau bercakap, kalau mula bercakap, tak ada perkara topik yang baik nak bercakap, dia mula saja bercakap atas alasan nak isi masa kosong, maka dia akan terbabas kepada perkara-perkara yang terlarang. Kalau dikata saya tak ada cakap perkara-perkara yang tak ada mengumpat orang pun, tak ada mengata orang pun, iyalah, tapi bercakap kosong. Cakap kosong tu tak ada manfaat. Maknanya daripada bercakap kosong lebih baik berzikir. Lebih baiklah diam. Diam tu juga dikira zikir. Diam tu juga dikira zikir. Kalau nak jadi ramah, boleh. Pastikan ramah tu dalam perkara yang baik. Cakap tu dalam perkara-perkara yang baik, yang membawa faedah. Kalau tak ada hal-hal topik-topik yang baik nak bercakap, diam tu adalah lebih baik. Tak kira puasa ataupun tidak. Terutama lagi pada ketika berpuasa lah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga telinga. Menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Kerana orang yang mendengar, orang yang mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang mengumpat itu. Orang yang mendengar, orang lain mengumpat, dosanya adalah sama dengan orang mengumpat tu. Dia tak boleh bagi alasan, saya dengar je, saya tak mengumpat orang pun. Tapi awak dengar tak? Dengar. Dosanya sama. Dosanya sama. Habis tu nak buat macam mana? Larilah daripada tempat tersebut, jauhkan diri daripada tempat tersebut, tempat orang mengumpat tu, supaya tidak terkena dosa yang sama. Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat. Dengan syarat apa? Kalau dia tidak mengingkari umpatannya itu. Kalau dia tak ingkar. Maknanya kalau terdengar orang mengumpat, pertama sekali ingkar. Ingkar maknanya tak setuju, tak suka dengan perkara tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kena jauhkan diri daripada tempat tersebut, pergi ke tempat lain. Maknanya yang pertama ingkar, maknanya tak redha perbuatan tersebut. Yang kedua, kena elakkan, jauhkan daripada tempat tersebut. Kalau tak, nanti tumpang pahala sama je. Orang kata apa? Dapat tumpang pahala pula, tumpang dosa yang sama, dapat dosa percuma. Ini dapat dosa percuma ni. Cuma-cuma je dapat dosa. Tahu-tahu dah dalam buku catatan, bila masa aku buat dosa mengumpat ni. Bila masa mengumpat, tak pernah mengumpat orang. Tu rupanya dengar orang mengumpat. Bila dengar orang mengumpat, layan pula tu. Layan, seronok dengar orang mengumpat. Layan, bertambah dosa. Begitu pula hendaklah engkau menjaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Begitu jugalah, hendaklah dijaga perut dan juga kemaluan. Jaga perut ni maknanya apa? Pertama, jangan berlebih-lebihan makan yang halal. Jangan lebih makan yang halal. Tak boleh bagi alasan, ini kan halal. Ya halal, tapi ada had je. Tak boleh lebih, tak boleh berlebih-lebihan. Ada had dia walaupun halal. Apatah lagi yang haram, yang syubhat. Itu lagilah perlu dijauhi. Makan yang haram, makan yang syubhat. Yang halal pun perlu dijaga had batasan dia. Maknanya makan sekadar yang perlu saja. Kalau tak perlu makan. Sekadar yang perlu saja. Kalau makan lebih, yang lebih tu akan dihisap. Yang lebih tu akan dihisap walaupun halal. Halal. Samalah perkara-perkara yang lain. Kita hidup kat dunia, ambil lebih daripada keperluan kita. Contohnya pakaian lebih, yang berkaitan pakaian lebih, yang berkaitan dengan kenderaan lebih, yang berkaitan apa lagi, semua tu lebih daripada keperluan dia. Maka yang lebih tu akan dihisap. Yang lebih tu akan dihisap. Walaupun daripada sumber yang halal. Kalau yang haram tu akan diazab lah. Samalah dalam bab makan pun.
sama. Jadi jaga perut daripada makan yang haram dan syubhat, begitu juga makan yang halal yang berlebih-lebihan. Kemudian menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dalam hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirna as-siyam, al-kadhibu wal qibatu wan namimatu wan nazaru bi syahwatin wal yaminul kadhib. Artinya 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Bukan batalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Puasa dia tak batal, tapi tak ada pahala. Maknanya sia-sia lah kalau buat 5 perkara ni ketika mana berpuasa. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa iaitu berbohong. Kan? Tak ada kerja puasa, tak ada kerja apa, buat berbohong. Walaupun bohong saja-saja. Bohong tipu-tipu pun dikira bohong lah. Dikira bohong. Maknanya hilang, batal pahala puasa dia. Kemudian yang kedua mengumpat. Samalah mengumpat. Dah dapat dosa mengumpat, dah dapat dosa berbohong. Kemudian pula pahala pula terbatal. Tak ada apalah. Sia-sia. Kemudian membuat fitnah. Membuat fitnah. Sama juga membuat fitnah. Kemudian melihat perempuan yang bukan mahram. Samalah juga perempuan melihat lelaki yang bukan mahram. Sama-sama dosa. Jangan perempuan ingat lelaki tengok perempuan saja. Perempuan tengok lelaki pun sama juga. Tak boleh. Kan selalu dia ingat orang lelaki tengok perempuan tak boleh, orang perempuan tengok lelaki boleh. Macam mana pula boleh? Tak boleh. Yang bukan mahram tak boleh. Tanpa hajat lah, tanpa hajat yang dibenarkan syarak. Kalau yang dibenarkan syarak tu boleh lah. Contohnya apa? Ketika mana bertunang, tengok, dibenarkan untuk tengok. Contoh dia. Itu sebagai satu contoh. Ataupun ketika berjual beli dan sebagainya lah. Lain-lain daripada itu tidak dibenarkan tengok. Iaitu tengok tu dengan syahwat. Tengok dengan syahwat lah. Tengok tak dengan tidak syahwat tak berdosa. Tapi kalau sengaja tengok, kena hati-hati. Sebab tu kalau bukan pada hajat dia, jangan tengok. Takut apa? Takut mendatangkan perkara yang lain. Maknanya kalau tengok dengan syahwat, sudah tentulah berdosa. Sama ada perempuan tengok laki-laki tengok perempuan, ada syahwat, berdosa. Membatalkan pahala puasa. Dan sumpah palsu. Dan sumpah palsu. Ada riwayat Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, innama shaumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuq wala yajhal fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan puasa itu perisai. Junnatun, perisai. Puasa itu satu perisai. Maka apabila seseorang kamu puasa, maka jangan ia berkata-kata yang tak baik. Kata yang tak baik seperti berkata perkara-perkara yang lucah ataupun bercakap kosong dan sebagainya. Dan jangan ia membuat maksiat dan jangan bertindak seperti orang yang jahil. Oleh kerana itu, apabila ada orang lain cuba memusuhinya atau memakinya, maka hendaklah dia berkata di dalam hatinya kalau ia berpuasa sunat. Jadi kalau orang mengata, orang memaki, orang mencela ketika mana puasa sunat, katakan dalam hati aku berpuasa. Kalau puasa sunat. Dan di mulut kalau dia berpuasa wajib, maknanya bahawa aku ini berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya kalau puasa wajib, kalau orang cela kita kena bagi tahu dia aku sedang berpuasa. Puasa wajib ni sama ada puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar dan lain-lain lah yang wajib. Hendaklah disebut dengan lisan dia bahawa aku berpuasa. Kalau puasa sunat semata-mata sebut dalam hati saja. Ingatkan diri bahawa
bahawa kita sedang berpuasa. Supaya apa? Supaya lidah kita ni tak terlanjur tak terlanjur apa? Balas, mengata, memaki orang yang memaki tu. Ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya makanan yang engkau makan itu semuanya halal. Maknanya antara adab yang lain ketika mana buka puasa tu, pastikan pertama sekali makanan yang nak dimakan tu adalah daripada sumber yang halal. Yang ni halalan thayyiban lah, halal dan baik. Halal saja tak cukup, mesti halal dan baik. Baik ni untuk kesihatan lah, zahir dan batin. Halal tu juga untuk apa? Kesihatan zahir dan batin juga. Halal dan baik. Dan janganlah engkau memperbanyak makan dengan memakan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Ni kadang-kadang ada orang dia bulan puasa dia double. Siang tak dapat makan, malam dia double. Siang kau waktu buka puasa nanti, waktu sahur nanti, waktu more nanti, dia double kan. Dia doublekan makan. Maknanya tadi jangan memperbanyakkan makan lebih dari kebiasaan yang makan pada waktu malam. Maknanya lebih daripada kebiasaan makan pada waktu malam pada hari-hari yang biasa, bukan hari-hari yang berpuasa. Jangan lebih daripada kadar biasa tersebut. Apabila engkau menghimpun makan siang kepada makan malam, maknanya dia double. Oleh kerana siang tak makan, dia bawa makan siang tu kepada makan malam untuk engkau makan sekaligus. Contohnya siang kan tak makan, berapa kali siang tak makan? Tak makan pagi, tak makan tengah hari, petang tak minum. Dia double kan, bawa tiga-tiga masa tu kepada waktu malam. Misalnya ketika mana dia berbuka ke dan sebagainya lah, waktu malam dia bawa pada waktu malam. Untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, dia bawa makan sekaligus. Oleh sebab tu ada orang ketika mana berbuka puasa, dia haruk semua. Dia haruk semua. Macam tak makan sebulan. Dia haruk semua. Pasal apa? Pasal dia nak cover balik yang siang tu. Maka itu hanyalah memindahkan waktu makan saja. Kalau orang buat macam tu, itu hanya pindah waktu makan saja. Tak ada apa-apa makna pun pada puasa dia. Dia hanya pindahkan waktu makan saja. Dia tak makan waktu siang, dipindahkan makan pada waktu malam. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Tak ada makna. Seolah-olah mengatakan lebih baik jangan puasa kalau nak buat macam tu. Lebih baik jangan puasa. Kerana puasa ni apa? Tujuan puasa ni nak membiarkan diri dalam keadaan lapar tu sebenarnya. Puasa tu nak jadikan diri tu dalam keadaan lapar dan dahaga tu sebenarnya. Kalau puasa tak ada rasa lapar, tak ada rasa dahaga, itu macam tak puasa lah. Macam tak puasa, tak ada maknanya puasa macam tu. Kalau berpindah-pindah masa makan saja. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu. Kalau kata dia makan double, itu bukan pecah syahwat, itu buka syahwat. Buka syahwat dengan makan. Dengan makan tu membuka syahwat. Sedangkan puasa itu melemahkan syahwat. Maknanya apa? Mengurangkan makan. Puasa tu tujuan dia nak mengurangkan makan dan minum untuk memecahkan syahwat. Jadi bila dia doublekan makan dia, itu bukan memecahkan syahwat, itu menambahkan syahwat, menguatkan syahwat. Jadi tak ada maknanya apa-apa pada puasanya. Dan melemahkan kekuatan supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Itu tujuan sebenar puasa. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu tu? Apa makna puasa tu? Tak ada makna apa-apa, melainkan hanya hanya memindahkan waktu makan saja. Bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi. Bahkan nanti perut akan lebih berat lagi. Kenapa? Kerana dia haruk semua makan pada waktu malam. Makan siang tu dia bawa pada makan malam. Jadi perut akan jadi berat. Bila perut jadi berat, malah nak buat ibadat. Bila malah nak buat ibadat, terlepaslah ibadat-ibadat yang ada pada bulan puasa, bulan Ramadan khususnya. Tak dapat nak buat. Sedangkan puasa Ramadan tu setahun sekali saja. Itu pun kalau hidup lagi tahun depannya. Kalau tahun depan dah tak ada dah, maka rugi.
Sedangkan tidak ada apa-apa tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah Ta'ala yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Ni kena gariskan. Maknanya tidak ada tempat yang lebih dimurkai oleh Allah SWT daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Makanan yang halal, apatah lagi yang haram. Penuhkan perut dengan makanan yang haram, yang halal pun Allah Ta'ala murka, benci, apatah lagi penuhkan perut tu dengan makanan yang haram. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram, yang syubhat, yang haram. Lagi-lagilah dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tak boleh bagi alasan ini kan halal, makan je lah. Tak boleh, kerana ada hak-hak dia, kena ada ketentuan dia. Makan sekadar apa yang diperlukan saja, tidak lebih daripada itu. Kerana apa? Nanti akan memberatkan tubuh badan untuk buat ibadat. Apabila engkau sudah faham makna puasa ini, ini makna sebenar puasa, bukan sekadar tinggal makan, tinggal minum, ataupun pindahkan waktu makan siang itu kepada waktu malam. Bukan. Arti puasa ataupun makna puasa itu adalah apa tadi? Membiarkan diri dalam keadaan sentiasa rasa lapar dan dahaga. Untuk apa? Untuk memecahkan syahwat tadi, untuk memecahkan syahwat. Maka perbanyaklah olehmu daripadanya mengikut kemampuanmu. Maknanya perbanyakkan puasa selain daripada yang wajib, puasa sunat. Itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain. Maknanya dengan memperbanyakkan puasa, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, itu akan memudahkan segala ibadat-ibadat yang lain. Dan kunci kepada segala ketaatan. Jadi puasa itu merupakan kunci kepada segala ketaatan. Apa kuncinya tadi? Tadi itulah bila seseorang dia berpuasa, maknanya apa? Nafsu dia jadi sempit, nafsu dia jadi lemah. Bila nafsunya lemah, dia akan fokus untuk buat ibadat, solat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Itu merupakan, puasa itu merupakan kunci kepada segala ketaatan. Tapi kalau dia perbanyakkan makan, dia tak berpuasa, maka itu akan menguatkan syahwat dia, nafsu syahwat dia. Bila kuat nafsu syahwat, maka dia malas nak buat ibadat, maka terhalanglah ibadat-ibadat ataupun ketaatan yang lain. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, maknanya ini hadis qudusi. Hadis qudusi. Qala Allah Ta'ala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah SWT berfirman, maknanya di dalam hadis qudusi. Hadis qudusi, bahawa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehingga sampai 700 kali ganda mengikut keikhlasan dan keindahan amalan tersebut, kecuali puasa, maka puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang tidak terbilang banyaknya. Maknanya kalau ibadat yang lain digandakan 10 kali sehingga 700 kali ganda, setiap ibadat yang lain, setiap kebaikan yang lain. Puasa itu lebih daripada itu lagi lah. Lebih daripada itu lagi. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Yaqulu Allah azza wa jal innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabuhu min ajli fas-sawmu li wa ana ajzi bih. Demi Allah Ta'ala yang diriku, kata Nabi SAW, di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau minyak wangi kasturi. Maknanya bau mulut orang puasa itu memanglah busuk. Mulut kita bau mulut kita ataupun kita bau mulut orang lain memanglah busuk. Tapi di sisi Allah SWT, bau itu adalah wangi lebih daripada bau minyak kasturi. Allah SWT berfirman, hamba-Ku rela meninggalkan syahwatnya, makan dan minumannya kerana semata-mata mencari keredaan-Ku. Maka puasanya adalah untukku dan akulah yang akan terus membalasnya.
Balasannya lebih daripada kadar yang dimaklumkan tadilah. Lebih daripada 700 kali ganda tu. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan fala yadkhuluhu illa as-shaimun. Di dalam syurga itu ada pintu, ada bab, ada pintu yang bernama ar-rayyan. Pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa sahaja. Dalam syurga nanti, sebagaimana disebutkan minggu yang lepas, ada satu pintu yang namanya ar-rayyan. Pintu itu akan dimasuki oleh orang yang hanya berpuasa saja. Sebagaimana ada pintu nama pintu duha, iaitu bagi orang yang sentiasa melakukan solat sunat duha. Yang ini pintu yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa yang sunat. Maka cukuplah bagimu wahai talib, cukuplah kata Imam Ghazali penjelasan ini bagi penuntut ilmu kita lah. Kita ni penuntut ilmu, kerana menuntut ilmu ni tulus zaman, sepanjang zaman. Kita tak boleh kata aku bukan penuntut ilmu lagi, padahal banyak perkara yang fardu ain yang kita tak selesai lagi pun. Banyak perkara fardu ain yang kita tak selesai lagi. Kita duk rasa kita dah habis dah belajar, sebenarnya tak lagi. Jangan duk rasa habis dah belajar, tak lagi, kena belajar lagi dan lagi, sampai matilah, sampai mati. Kerana ulama pun belajar 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kita baru belajar 2-3 tahun, dah rasa pandai dah. Jadi kena azam untuk belajar tu sampai mati. Tak kira belajar di mana pun, asalkan belajar. Sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Jadi pada bab yang pertama sampailah kepada habis bahagian yang pertama ni. Kata Imam Ghazali, ada bermacam-macam jenis ketaatan yang sudah dihuraikan oleh Imam Ghazali sebagai panduan untuk kita menjalani jalan hidayah. Ini jalan hidayah. Apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi berkenaan dengan sembahyang, puasa dan lain-lain, maka hendaklah engkau merujuk kepada apa yang telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata dalam Bidayatul Hidayah ni Imam Ghazali tak cerita tentang zakat, tak cerita tentang haji, tak cerita tentang sembahyang dengan lebih luas lagi. Cerita sembahyang sekadar apa yang diperlukan saja. Bab zakat, bab haji kenapa tak cerita? Sebab bab zakat, bab haji ni bukan meliputi semua orang. Tapi bab sembahyang, bab lain-lain yang diceritakan dalam kitab ni meliputi semua orang. Itu perkara yang asas. Kalau nak tahu bab zakat, bab haji, Mazali kata, ataupun buat puasa, bab sembahyang dengan lebih luas, itu kena baca kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mazali yang lebih tebal, lebih besar lagi. Nanti dalam kitab tu akan dijelaskan oleh Mazali solat secara zahir, solat secara batinnya macam mana, puasa secara zahirnya macam mana, secara batinnya macam tu, lebih detail lagi, lebih luas lagi perbahasan dia. Dalam kitab ni hanya untuk permulaan. Jadi untuk orang yang permulaan, dia dapat diamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Untuk orang awam ni sudah memadai sebelum dia langkah pergi kepada perbahasan yang lebih luas lagi. Makna kata apa? Ilmu ni luas. Ilmu ni luas, bukan sekadar apa yang kita belajar yang ni saja. Ada lagi perbahasan-perbahasan yang lain yang diceritakan dalam ni hanya sekadar umum saja. Setidak-tidaknya kita dapat jadikan panduan dalam kehidupan kita. Okey, dah selesai dah bahagian yang pertama. InsyaAllah nanti kita akan masuk bahagian yang kedua, muka surat 102 tu, cara-cara meninggalkan maksiat. Yang disebut tadi 7 anggota tadi, yang ni akan diceritakan dalam bahagian yang kedua ni. Cara-cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah wahai talib, wahai penuntut ilmu, kita semualah, bahawa agama itu terdiri dari 2 bahagian. Kata Imam Ghazali, agama tu ada dua bahagian. 2 bahagian yang asas. Yang pertama meninggalkan maksiat, yang kedua mengerjakan taat. Dua perkara ni saja dalam agama secara asas dia, iaitu tinggal maksiat buat taat, tinggal maksiat buat taat. Orang yang tinggal maksiat buat taat, maknanya dia sudah menyempurnakan agama. Dia sudah menyempurnakan agama. Kalau dia
Buat maksiat, dia tak buat taat, maknanya dia tak menyempurnakan agama. Maka dia tidak dinamakan orang yang beragama. Tak dinamakan orang yang beragama, melainkan seseorang tu dia tinggal maksiat, maksiat zahir, maksiat batin, kemudian dia buat taat. Buat taat secara zahir, buat taat secara batin. Maka dinamakan dia orang yang beragama. Orang yang beragama. Barulah dinamakan orang yang beragama secara hakiki dia. Kalau tak, sekadar nama sajalah. Sekadar nama dia Abu, dikat pengenalannya Islam, sekadar itu sajalah. Tapi maksiat tak tinggal, taat tak buat. Sekadar nama saja. Jadi ini bahagian yang berkaitan dengan agama. Ada dua bahagian. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, maknanya yang bahagian taat ni, bahagian kedua Imam Ghazali dah terang dah sebelum ni. Yang ini bahagian kedua ni Imam Ghazali nak terang perkara yang pertama tu, meninggalkan maksiat. Maknanya Imam Ghazali utamakan perbahasan tentang taat, kemudian meninggalkan maksiat ni perkara yang kedua. Kerana apa? Meninggalkan maksiat adalah lebih berat. Sebab tu dia cerita kemudian, meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Nak buat taat ni, nak buat baik ni mudah je. Nak buat taat ni mudah je. Mudah sangat. Ikhlas tak ikhlas tu cerita lain. Sempurna tak sempurna tu cerita lain. Maknanya kata nak buat tu mudah sangat. Tapi nak tinggal maksiat, ini yang payah, ini yang berat. Tinggal maksiat ni macam orang nak tinggal dadah. Macam itulah dia punya berat dia. Macam orang nak tinggal rokok, sebagai contoh. Berat kan? Nak tinggal rokok, nak tinggal benda-benda yang sedap ni lah. Berat. Jadi nak tinggal maksiat tu macam itulah ibarat dia. Susah. Susah. Ataupun misal yang lain lah, kita suka makan sesuatu jenis makanan, kemudian dinasihatkan oleh doktor supaya jangan makan benda tu. Agak-agak susah nak tinggal. Susah. Kan? Susah. Memang susah. Jadi tinggal maksiat tu macam itulah ibarat dia. Berat, susah. Lebih susah daripada nak buat taat, buat perkara yang baik. Jadi kita berhenti dulu di sini. Nanti insya-Allah kita sambung bahagian yang kedua ni. Lepas bahagian kedua, bahagian ketiga, lepas tu habislah. Lepas tu habislah perbahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi apa yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pengajaran, ambil iktibar. Apa yang penting adalah kita dapat mengamalkan istiqamah dengan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita doakan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita melakukan perkara yang taat ini dan meninggalkan perkara maksiat. Tidak ada daya yang upaya melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Jadi wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.